Surah. Sampai muka surah apa? Ya? 17. Surah. Nak share InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi al-haram wa bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah anta mala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Allahumma ta'alana hikmataka wa shur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita yang sudah tertangguh selama 3 bulan 4 bulan ya, 4 bulan lebih pada 4 bulan dan berkemungkinan tak tahu macam mana sekarang keadaan masa, mungkin nombor makin meningkat ya. Doalah kita kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan tidak berulang lagi, tidak berlaku lagi InsyaAllah. Untuk lagi berkat kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita masih lagi kitab Tanbihul Ghafilin,
Nombor 17 bab beratnya maut. Tak habis lagi ya. Bab baru kan? Baru mula. Sure. InsyaAllah. Bab nombor 2 yang ada kitab muka surat 17. Yang tak ada kitab insyaAllah sama-sama kita dengar. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bab nombor 2 iaitu bab beratnya maut dan kengeriannya. Ya. Kita ni bersyukur, alhamdulillah kita bersyukur masih lagi bernyawa, masih lagi hidup lagi, masih lagi tak disimpan lagi, ataupun bahasa kasar sikit tak dikambus, ataupun lagi kasar tak ditanam lagi. Allah, dan kita berpeluang untuk meneruskan hidup, harap-harap sampai raya haji. Betul. Untuk kita buat korban. Ada buat korban sini? Tak ada. Siapa yang berminat nak teruskan korban boleh hubungi saya. Kita bantu budak tahfiz di tempat anak-anak kami belajar di Turki, tapi cawangan di Malaysia masih mencari bahagian-bahagian korban. Satu bahagian 700 Tahfiz Sulaimaniyah. Siapa yang berminat boleh melalui saya. Dia orang Turki ni yang uruskan di Malaysia. Ya, pasal apa? Daging-daging kurban tu kita pun boleh dapat juga, tapi sebenarnya untuk disimpankan, untuk dibekalkan kepada pelajar-pelajar tahfiz di Malaysia, seluruh Malaysia, lebih daripada 10 cawangan di Malaysia, Tahfiz Sulaimaniyah. Itulah makanan diorang sepanjang tahun, tidak ambil daging daripada luar. Daging yang disebut nama Allah Ta'ala berpuluh-puluh kali. Siapa yang minat boleh melalui saya insyaAllah ya. Satu bahagian 700 insyaAllah. Okey, harap kita sampai ke hari raya kurban, sampai 10 Zulhijjah. Yang cantik sampai 11, 12, 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik. Tapi ingatlah mohon panjang umur. Kalau panjang umur dapat kita berkorban. Kalau pendek umur kita yang terkorban. Betul? Tapi terkorban kita janganlah terkorban sia-sia, terkorban yang berbekal untuk menghadapi satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati, iaitu hidup yang tak tahu macam mana keadaannya besok. Makin hebat dia punya musafir. Sebab tu sekarang Allah hantar C-19 untuk mengingatkan kita untuk jaga balik, dan dihantar pula undang-undang baru SOP. Betul? Bila SOP kita beringat balik pada Allah Ta'ala. Bukan kerajaan Malaysia yang bagi SOP tu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kerajaan kita, satu dunia, bukan Malaysia je, satu dunia guna SOP. Tak guna SOP, terima balik. Tu ceritanya. Ini nak diingatkan bukan kita, semua sekali. Pasal apa? Kita terlampau lalai, terlampau leka, terlampau mewah, terlampau seronok dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Kita tak beringat. Bak kata satu ustaz dalam My Quran Time. Ada tengok? My Quran Time. Masa kita dengan Al-Quran. Ada tengok, ada tak tengok? Ada ke tak ada? Tengok tuan-tuan, jangan tak tengok. Allah dah bagi ingatan yang hebat sekarang. Sambil-sambil tu sayangnya Allah Ta'ala, Allah beri kita hadiah yang paling hebat yang dibawa, diturunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu kitab Al-Quran. Jangan kita biarkan ia berlalu. Ini dah masuk juzuk kedua, dekat juzuk kedua dah. Dah episod 46 silap saya. Al-Baqarah tak habis lagi. Maksudnya bila Allah bagi hadiah tu, jangan kita buat tak tahu je. Tuan-tuan tak pernah tengok TV yang siarkan Al-Quran sebelum ni? Saya kecil pun tak pernah tengok. Satu hari diulang 4 kali. Satu episod tu diulang 4 kali. Tadabbur, terjemah, tafsir, tilawah,
tajwid semuanya ada, dibantu dengan 2 qari. Malam tambah lagi Dr. Luqman. Nampak? Macam-macam cerita pasal Al-Quran untuk membersihkan hati kita, untuk bawa kita ke Mekah. Sebelum ke Mekah ada preparation untuk ke Mekah. Jangan main-main pergi terus macam tu je. Rupanya ada 3 surat, 3 muka surat atau 4 muka surat. Surat 30, 29, 31, 32 menceritakan peranan kita, memberikan ilmu kita sebelum kita ke Mekah. Tak ada main macam tu je pergi. Tak ada ilmu tu, tak payahlah pergi. Pasal apa? Tak tahu baca Quran, tak tengok isi Quran sebelum ke Mekah. Sebab tu tahun ni orang dilarang ke Mekah. Betul? Saya dengan 3 orang yang Malaysia pergi ke Mekah. Itu pun kebetulan dia memang berada di Arab Saudi. Beruntung dia, memang beruntung. Dia termasuk dalam senarai 2,500 tu yang dipilih untuk ke Mekah membuat haji. Kita di Malaysia, bukan Malaysia tuan, satu dunia tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal perangai kita tak mengikuti SOP yang ada di dalam Al-Quran. Betul tak betul? Kadang-kadang ke Mekah, berapa kali pergi Mekah, tak faham-faham adab, akhlak di depan Kaabah, di depan Raudah, di depan Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram. Kadang-kadang hilang bab adab, akhlak. Kadang-kadang dia jadi biadab. Sekarang Allah tahan. Dah Mekah 10 kali pun, bila balik daripada Mekah tak berubah, macam tu juga. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Allah tahan tahun ni, tak dibenarkan ke Mekah. Ni. Bukan saja-saja tuan, pasal perangai kita tak berubah. Allah bagi SOP baru. Tunggu dulu, berubah dulu. Allah hadiahkan Al-Quran. Ada tak di Malaysia? Ada. Kita jangan buat tak tahu. Bila Allah dah bagi Quran, bukan suruh baca, bukan suruh baca seorang-seorang, tak. Depan TV, depan internet. Tak cukup TV pukul 6 pagi diulang, betul? Last ulang semalam pukul 6 pagi ni ada. Tengah hari pukul 12 live. Internet pun live, YouTube pun ada, Instagram ada, Facebook pun ada. Tak sempat ustaz pukul 12 ada. Tak sempat pukul 12, pukul 5 ulangan. Tak sempat ustaz jam naik kereta. Ada tak lagi ulangan? Ada pukul 10 malam. Tak sempat ustaz, baru satu muka surat, baru 5 minit dah terlelap ustaz. Banyak betul alasan. Ada lagi ulangan? Ada pukul 6 pagi ni lepas subuh. Tak sempat ustaz, dah naik kereta balik ustaz. Alasan dia. Ada tak rakaman dia? Ada dalam YouTube. Daripada episod 1 sampai episod sekarang ada. Instagram ada, dan Facebook kalau kita share, kita dapat ruangannya. Just type My Quran Time. Bukan video saja, dengan nota, dengan grup-grup sahabat Quran, siap buat nota detail. Kita pun boleh catat nota-nota tu. Tak dilarang untuk kopi ataupun dibaca. Nota tu untuk semua orang baca. Biar lagi kita beringat. Itu pun tak nak juga kita jenguk, kita berperangai macam Yahudi yang diterangkan dalam Al-Baqarah. Setengah pada Al-Baqarah tu menceritakan Bani Israel yang hebat, perangai yang hebat. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, akhir zaman Rasulullah SAW, dia campakkan ke belakang ayat-ayat Al-Quran, campakkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tak yakin dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita buat juga perangai itu, dah depan mata Quran dah dipampangkan, diceritakan, ditafsirkan, akhirnya ke mana tuan-tuan kita? Tu kadang-kadang tak faham. Ada tak cerita pasal Arab dalam Quran? Ada. Bukan saja-saja kan Allah tunjuk di Malaysia berlaku lebih pada 20 aksiden yang menyebabkan kematian, diseret, dihimpit. Siap tunjuk macam tu lah. Punya biadabnya manusia. Dah langgar orang, bukan langgar binatang, orang.
Binatang dia pergi blender dalam mesin Dolby pun macam tu juga pun, tuan-tuan. Hebatnya tu pemabuk. Ada dalam Quran, ada 219 Al-Baqarah. Bukan pemabuk saja, yang bagi mabuk tu pun kena beringat. Siapa dia? Toke-toke, taiko-taiko, taikun-taikun, dan pemerintah dan pentadbir pun sama sekali diingatkan dalam 219 ayat Quran Al-Baqarah. Pemerintah diingatkan jangan sedap nak ambil sewa, nak ambil cukai pendapatan yang memang confirm daripada yang haram. Pemerintah tak tengok juga My Quran Time. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Nak jawab apa? Ini bukan politik, ini bukan resis. Ini fakta daripada Al-Quran. Itu kena renung kita. Ya, tolong ingatkan sama sekali. Kita nampak ada arak di kedai Muslim, kedai yang orang Muslim yang menjual arak. Tolong sama-sama berpakat pulaukan kedai yang ada arak. Nak buat apa kita bantu? Kita nak seronok dengan bab pendapatan yang haram. Apalagi bab judi, apalagi yang bab subhat-subhat yang lain. Boleh, tuan-tuan? Tu benda tu bukan daripada saya, benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta ayat 219 ditadaburkan oleh My Quran Time. Kalau tak ada tu, tak ternampak. Nampak? Tu kena renung. Boleh, tuan, follow My Quran Time. Nak tunggu ustaz-ustaz ceramah pun tak semua boleh dapat, betul? Ini boleh ulang, boleh rakam, boleh ada data, ada catatan. Tolonglah tengok. Dah diceritakan mungkin dalam 21 juta yang tengok, yang viewers bab ni. Kalau kita tak termasuk dalam orang yang menceritakan ayat-ayat Allah Ta'ala, kita tak termasuk sepatah pun, tak tengok langsung, tak minat langsung, agak-agak kejap lagi kalau mati, apa nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Boleh jawab? Ada tak soalan dalam kubur mengenai kitab Allah? Ada tak ada? Selain pada ma rabbuka, ada tak? Ada, tuan-tuan. Ditunjukkan nanti kitab Allah Ta'ala. Kalau kita baca, alhamdulillah. Kalau kita buat tak tahu je kitab Allah Ta'ala, boleh? Tu jawab dengan lidah yang fasih, betul? Ni. Okey, tak masuk kitab lagi. Tu mukadimah pasal dah lama tak jumpa, betul? Allah. Tu dididik kita sampai sekarang terpaksa pakai topeng. Dulu kita mengata orang pakai nikab, pakai topeng, pakai tudung terlungkup. Tiba-tiba sekarang jantan betina pakai nikab. Betul? Boleh panggil nikobis ni semua? Boleh kan? Tu tak boleh kata. Dulu Tok Imam, Tok Bilal mengata orang tak datang sembahyang Jumaat 3 kali, fasik. Betul? Sekarang dengan kita kata fasik tu, mengata balik Tok Imam. Tok Imam sekarang ni berapa kali tak sembahyang? Berlaku tak berlaku? Allah, tuan-tuan, jangan mengata orang. Dulu kita mengata orang 3 kali tak sembahyang Jumaat jadi fasik. Sekarang bukan 3 kali, lebih pada 3 bulan. Itu pun kalau dapat register. Betul? Saya sendiri dulu tak sembahyang pun terpaksa lari ke Puchong dapat sembahyang. Itu pun online register. Pasal saya ada kuliah dulu. Bangi tak dan, tak sempat. Tu pun kadang-kadang leka. Dah boleh sembahyang Jumaat, tiba-tiba sedap pula tak pergi sembahyang Jumaat. Allahu. Dah selesa, dah seronok baca khutbah kat rumah. Betul? Allah. Tu ujian, tuan-tuan. Maksudnya kita beringat jangan seronok, jangan selesa sangat di rumah. Betul? Ya? Tolong. Dah boleh pergi ke masjid, pergi, tapi ikut SOP kita yang sebenar. InsyaAllah baru masuk kitab. InsyaAllah. Muka surat 17, bab beratnya maut dan kengeriannya. Memang berat, memang ngeri bab mati. Apa? Kalau tahu-tahu kita mati, kita akan terkejut. Yang dengar tu kejut, yang dengar tu terkejut. Dah mati. Semalam elok kuliah subuh, duduk di tengah-tengah ataupun duduk di belakang sekali.
Allah. Hari Selasa, hari Senin kita dengar dia dah pergi. Terkejut tak kita? Terkejut, elok dia, sihat. Tapi ingat, yang mati tu lagi terkejut. Betul tak betul? Sebab tu Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Ismail dah pergi dah. Mati yang hebat, mati malam Jumaat, mati bulan Ramadan, mati sedang puasa, bulan puasa. Malam Jumaat. Untung dia, bukan untung kata Ustaz Habib Zainal, setengah jam selepas Tuan Guru Ismail Kamus meninggal, dia pun ziarah. Dia kata apa? Dia kan orang Indonesia. Untungnya Tuan Guru mati dia dah 7 hari Ramadan, kita tak sempat raya, dia dah raya dulu. Faham? Orang Jawa kata royo, dah raya dulu dia. Maknanya dunia pun dia raya, akhirat pun dah standby raya. Saya tengok sendiri wajah dia, hebat sangat. Tak terdaya kita. Sedih memang sedih, tapi itu hak Allah Ta'ala. Allah kata mati, mati. Walaupun dia ulama, walaupun dia siapa, tapi mati tu terlalu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang kita minta. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il. Jom. Kita minta kalau boleh macam level dia. Mohon pada Allah, jangan kita lepaskan peluang. Tu boleh. Tu. Dia dah raya dulu. Kita macam mana? Minta jangan lepaskan peluang, ya. Okey, tengok beratnya maut dan kengeriannya. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya. Siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. Nampak? Tu Nabi dah pesan. Nabi bagi tahu, siapa suka bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah suka bertemu. Siapa yang tak suka, Allah pun tak suka. Kita masalahnya, suka tak suka tetap mati. Betul-betul. Cukup masa, cukup time, kita akan mati. Suka tak suka. Sebab tu cari jalan untuk suka bertemu Allah Ta'ala. Sebab tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, bila nak dekat dengan Allah Ta'ala ni, cara yang paling paling drastik. Pasal apa? Keadaan semasa yang kritikal sekarang. Bila-bila kita boleh mati. Betul? Betul? Jangan kata dah habis, clear, zero, dah menurun, single. Betul? Tapi kadang-kadang kata Dr. Nur Hisham, binatang kecil yang tak nampak tu kemungkinan terapung di mana-mana. Betul? Allah. Kita tak tahu. Jangan kata orang tabligh aja bawa menuduh orang macam-macam. Jangan. Tu kerja Allah Ta'ala. Walaupun dah bersih semua, tapi ingat benda tu masih lagi berterbangan di sana sini, floating dan macam-macam. Sebab tu kita bergantung terus dengan Allah Ta'ala. Tu tadi tu imam baca, a'udzubikalitamah min syarril khalaq. Ataupun bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i was-sami'. Tu perisai kita, bekal kita. Nampak? Tu yang penting. Tapi yang penting ni, suka tak suka tetap mati. Mati yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kena ada persiapan. Tu malam-malam kata Tuan Guru tadi semua, nak tidur tu pun ingat Allah Ta'ala, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Jangan kita tak tidur dengan TV, nak tidur dengan WhatsApp, nak tidur dengan IG, nak tidur dengan Facebook. Akhirnya macam mana tuan-tuan? Ini kena tolong kita. Ya, jangan pesan ke anak-anak kita. Nak tidur tu kata Tuan Guru ataupun Tokku Pasir Gudang.
Ustaz Esa Draman pun. Pasal kita bimbang kritikalnya keadaan semasa ni, bila-bila kita boleh mati, kita kena ada persiapan, iaitu persiapan apa? Persiapan cepat, persiapan yang drastik untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh tangguh. Dalam Al-Baqarah dah tulis dah, ibadah dengan Allah Ta'ala tak boleh tangguh, masa terus berjalan. Paling hebat dekat dengan Allah Ta'ala, paling cepat kita, salah satu portion dia ialah nak tidur dengan Allah Ta'ala, bangun tidur dengan Allah Ta'ala. Sebab tu nak tidur kita jangan lekang air wuduk. Kemudian bila dah wuduk, pastikan kita solat sunat malam sebelum tidur. Solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Pasal kata Datuk Ismail Gamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik. Berlaku dah. Dah tidur, tak bangun-bangun lagi subuh, rupanya dah pergi dah. Tu dah ramai berlaku. Betul? Mati sedang tidur. Yang paling hebat, tengah celik tak pejam-pejam. Berlaku tak? Berlaku. Terbeliak mata. Ya, terbeliak mata, tapi dah mati. Pasal apa? Salah satu puncanya, kemungkinan kata ulama, dia terkejut tengok roh dia dah keluar dari ubun-ubun tu. Allah Ta'ala. Yang paling hebat, yang paling sedih, tak bersiap untuk balik kepada Allah Ta'ala. Itu yang terkejut besar. Itu jadi kata, yang kita dengar terkejut dan meninggal ni. Yang meninggal tu terkejut lagi besar. Macam terkejut beruk tu. Orang terkejut beruk. Jangan. Dahsyatnya bab persiapan. Ni bila mati ni kena ada persiapan. Ni Allah bagi panjang umur kita saya ni dah 5 Zulhijjah. Betul? Maksudnya apa ni? Bulan yang hebat juga bulan ni. Apa sepatutnya kita buat? Macam-macam boleh buat. Yang My Quran Time tu satu hal. Yang Quran kita macam mana pula? Yang bacaan Quran kita tu macam mana pula? Kita dah training itu Ramadan, betul? Dah training sebelum Ramadan, waktu PKP awal, PKP 1 sampai PKP 4, tak keluar kita. Kalau tak usik juga Quran ke mana tuan-tuan kita? Tu masa kita dengan Quran. Itulah panduan kita di dalam dunia. Tak boleh tinggal. Tu ya, antaranya. Sebab tu PKP tu dikurung kita, tengok perangai kita, tengok perangai rumah kita, tengok perangai anak-anak kita. Kita ingat macam mana, hebat tak hebat. Tu nampak Allah ajar kita, Allah ajar keluarga kita. Sebab tu Quran tu penting. Sebab tu malam kata Tuan Guru Ismail Gamus, nak tidur dengan wuduk, solat sunat malam, betul Quran kita. Bukan banyak-banyak, bukan satu Quran. Surah Al-Mulk kita macam mana, surah Al-Kahfi kita macam mana, surah Waqiah kita macam mana. Tu Kahfi tak baca panjang ustaz, 10 awal, 10 yang akhir. Boleh tak? Boleh. Tu salah satu perisai kita nak menghadapi akhir zaman. 10 yang akhir, 10 yang awal. 10 yang akhir tu alarm kita untuk bangun pagi. Tu baca Al-Mulk. Tu untuk perisai kita dalam liang lahat nanti. Nampak? Tu zikir, kata Datuk Ismail Gamus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Jangan lekang nak tidur. Bukan sembahyang aja zikir. Nak tidur tu berzikir tu, nak tidur dengan Allah Ta'ala. Jangan tidur dengan remote control, jangan tidur dengan handphone. Allah, tuan-tuan. Zikir. Bila berzikir tu syarat utamanya duduk. Jangan baring. Kalau baring apa jadi? Boleh. Tapi tak dan 33. 3 je. Betul. Allah, subhanallah, subhanallah, inna lillah. Hebatnya mata kita. Betul. Duduk dulu. Kalau baca Al-Mulk pun boleh tak baca baring? Boleh, tapi tak habis. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakal aja. Betul? Tak habis Qadir, tak sampai pun. Tabarakal. Hilang nyawa dia. Tu, nampak? Syaratnya duduk. Duduk menghadap kiblat, kita baca ayat Quran. InsyaAllah. Dah habis clear semua, baru kita lelap.
Macam-macam tuan. Kalau zaman dulu suruh ajar kita apa, macam kecil-kecil tidur baca bismillah 21 kali. Betul tak betul? Betul lah tu. Atuk kita ajar, bapak kita ajar, untuk perisaikan kita nak tidur tu dengan nama Allah. Bismillah 21 kali. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mahub diceritakan bila baca bismillah je, sebenarnya kita sebut automatik 3,000 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa? 3,000. Ya, 99 di dalam Al-Quran nama Allah Subhanahu. Macam-macam nama, betul? Tu. Al-Haq, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Zan, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Rahman, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Semua cukup. 99. Lagi 2,000 lebih, 1,000 pada para malaikat, 1,000 lagi pada para nabi dan rasul. 2,099. Lagi 900, 300 ada dalam kitab lama Injil, 300 dalam Zabur, 300 lagi dalam Taurat. Tu nama-nama Yahanan, Yamanan tak ada dalam Quran, yang ada dalam kitab lama. Tu confirm 2,999. Saya catat ni nota daripada Tuan Guru Datuk Sembilan Kamus. Ya. Mana lagi satu? Ada pada Allah Subhanahu. Cukup 3,000. Sebab tu bukan main-main kita baca bismillah aja, kita automatik sebenarnya nak menyebut nama Allah Subhanahu. Tu. Boleh tuan-tuan? Nak tidur tu 21 kali untuk perisaikan kita. Bimbang macam-macam. Bukan perisai untuk kita, perisai satu rumah tu sebenarnya. Ni kalau rumah dah masuk pencuri baru nak baca, tak payahlah. Kan? Pencuri dah masuk sebelum berlaku. Sama macam kita baca Yasin. Yasin pagi-pagi, betul? Yasin sampai wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu pun Tuan Guru Datuk Sembilan Kamu ajar. Kita tutup dengan ayat 9 tu, kita niat baca, lepas tu baca syahatil wujuh. Syahatil wujuh, ujung dia ha, 7 kali. Niat biar tak nampak musuh. Musuh mana? Musuh yang nampak, musuh yang tak nampak. Sekarang musuh sampai, musuh tak nampak apa? Tu waras tu. Nampak? Tu dipesankan Tuan Guru. Yasin 1 sampai 9 sebelum terbit matahari. Amalkan. Niat untuk tak nampak musuh. Jangan niat yang lain. Pasal Yasin tu dia hati Quran. Kalau kita niat yang lain, jadi nanti payah. Kita baca Yasin bagi niat, nanti balik rumah aku tak nampak. Jadi apa? Jadi invisible man, betul? Rumah nampak, kereta dah balik, kita dah sampai rumah. Mana bapak kau? Nampak? Jangan main. Yasin tu meniat apa yang kita niatkan. Sama macam orang niat, aku baca Yasin, dia pasal kereta dia hilang, motor dia hilang, aku niat siapa yang ambil kereta tu, kemung perut dia, kemung betul. Jangan main. Tu berlaku. Macam bapak motor saya, motor dia hilang. Tu imam di salat saf, motor dia hilang. Ni biasalah orang tua tahu kunci motor dekat tingkap kan. Budak mak motor ni tengok, uish, baru motor ni, dibawa lari, hilang. Motor tu tak bising. Tak apa, aku bacakan Yasin je. Tengok, seminggu je dia tolak motor tu sampai depan rumah. Allah Akbar. Tu kena-kena tu kan. Nasib baik tak kemung perut. Tapi motor tu tak ada rupa motor lah, rugged motor tu. Akhirnya Tok Imam tu pakai motor rugged, jealous mak rempit. Dicat macam-macam, ditonggingkan sikit dia punya tu pedal apa semua. Punya rugged, cuma tak boleh wheelie. Tu berlaku tu. Tu jangan main. Yasin zaman-zaman dulu tu hebatnya perisai bab Yasin. Ya, okey. Nama raya sampai pukul berapa? Ya, sampai Isyak. Berapa minit lagi? Kita tahu SOP sampai
Sekarang aku dah. Sekarang aku berapa? 7? 13 sampai 7.5 boleh? Boleh ya? Saya pun nak balik juga ya? Okey, tengok siapa suka yang bertemu kepada Allah Ta'ala, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah Ta'ala, Allah juga tidak suka menerimanya. Dia nanti ujung kitab ni, kalau khatam kitab ni, ada satu doa yang kita akan ajar supaya kita ni suka bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi syaratnya kena habis kitab ni ya, kata Tuan Guru, kena habis kitab ni, kita akan seronok. Seronok apa? Seronok nak mati. Seronok nak mati, seronok nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nak sampai level tu, kena habis kitab ni. Boleh tuan-tuan? Kena habis ya, kena lock lah saya tu ya. Ni syaratnya ya. Macam orang dululah kan, dah habis ubat, apa dia panggil? Bila dah berubat dengan apa? Orang berubat cara apa? Dia ada penutup dia, betul? Macam itulah. Ayam kampung separuh dengan nasi satu dulang, betul? Contohlah. Bukan saya minta pun ataupun pulut satu dulang, betul? Tu renam tok. Tu contohlah. Sama juga ni. Maksudnya kita nak kena habiskan kitab ni, ujung tu hebat dia, ada doa dan zikir yang nak seronok kita mati. Kena istiqamah lah mengaji punya kitab ni ya. Okey. Tu dia. Kerana seorang mukmin bila dalam sakaratul maut mendapat khabar gembira bahawa ia diredai Allah dan akan mendapat syurga, maka ia lebih suka segera mati daripada lanjut hidup. Maka Allah menyambutnya dengan limpahan kurnia rahmatnya. Sebaliknya orang kafir ketika melihat seksa Allah yang akan diterimanya, ia menangis dan enggan, yakni tidak suka mati, dan Allah juga menjauhkannya dari rahmat dan akan menyiksanya. Tu beza kita dengan orang kafir. Sebab tu kita jangan kita tidak istiqamah. Teruskan bab Islam kita, teruskan yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ada bab takwa. Betul? Ayat pertama, ayat kedua Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hujung dia dengan takwa. Puasa pun disuruh kita, hujung puasa tu, ayat puasa tu suruh kita bertakwa. Disimplified, disamaraiskan oleh Ustaz Abdul Somad UAS. Apa dia kata? Takwa. Ta qaf waw ya. Saya catatkan kuliah subuh apa? Ta qaf waw ya. Takwa. Ta tawaduk kita. Malu kita, tunduk kita bukan dengan orang, tunduk kita dengan Allah Ta'ala. Ancaman Allah Ta'ala, ada tak ancaman dia? Ada. Amaran dia ada. Diceritakan di mana? Dalam Al-Quran. Sebab tu Quran tu hebat. Ada khabar, ada peringatan, ada ancaman. Khabar tadi ada khabar gembira, ada khabar sedih. Khabar gembira apa? Ada bab syurga. Orang yang buat baik, orang buat kebajikan, ada bab syurga untuk dia. Orang yang dibuat jahat, apa yang khabarnya? Khabar dia neraka. Tu dalam Quran diceritakan. Bukan saja-saja, dah ada mesej dah. Tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa. Dah ada mesej dalam Quran tu saja. Amaran. Tu. Ada tak cerita contoh? Ada. Cerita Namrud, cerita Fir'aun, cerita macam-macam cerita. Abu Lahab. Abu Lahab tu tertulis dalam surah Al-Quran. Tabbat yada abi lahabil. Abu Lahab. Hebatnya manusia yang tegir dengan yang nak jadi rasul, nak jadi nabi, ya, yang walhal dia tu bapa saudara Rasulullah aja. Tapi dengkinya hebat. Tu Abu Lahab. Sampai tertulis dalam Al-Quran. Fir'aun Allah tulis lagi dalam Quran. Dalam Quran. Tu kena kenong kita, ya, jadi contoh dengan kita. Yahudi confirm. Setengah pada Al-Baqarah tu cerita Bani Israel. Bani apa? Israel tu Yahudi. Tak boleh buat apa dah.
Memang dah tulis. Pada apa? Dia, orang main Quran kata, the chosen one. Perasan dia hebat. Tapi sebenarnya memang dia hebat. Kata Ustaz Fazrul dalam main Quran time tu, dia belajar biokimia, engineering bersama dengan pelajar Yahudi. Dia nak dapatkan skor 3 point above CGPA ataupun 4 flat, setengah mati nak mengaji. Orang Yahudi tu mengaji sekali je 4 flat. Nampak tak level bijak dia? Tu dia, perasan dia hebat. Pasal apa? Dia tahu kaum dia lah, Bani Israel lah satu-satunya kaum yang terpilih zaman Nabi Musa makan makanan daripada syurga. Betul? Ditulis juga dalam Quran. Itu yang dia perasan sangat. Tapi kedegilan dia terlampau hebat sangat dengan ayat-ayat Allah. Kena pula Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, Nabi penutup, bukan di kalangan Bani Israel. Lagi hebat dia punya sakit hati. Tu sampailah ni dia berdendam dengan keturunan Rasulullah SAW. Tu nampak Yahudi punya cerita. Tu balik pada kitab tadi, maksudnya kita ni diingatkan Allah Ta'ala, ya. Tadi khabar gembira, ya. Kita ulang ni Quran ni, ya. Taqwa, ya. Taqwa, tawaduk, kedua apa? Qaf qanaah, syukur. Salah satu ciri-ciri orang bertakwa ni, dia ada bab qanaah. Qanaah ni apa? Cukup apa yang ada, bersyukur kita bersyukur dikurung daripada PKP 1 sampai PKP B, betul? Daripada tak bergerak boleh PKP B bersyarat, betul? Bersyukur kita. Negara lain dikurung tanpa makanan, negara Malaysia dikurung cukup makan. Terkejut Perdana Menteri bila dilepaskan rakyatnya suruh bergerak, tengok keluar pada rumah gemuk-gemuk belaka. Betul. Nampak. Sampai yang paling saya tak tahan nak gelak tu, anak sahabat saya bila dah boleh sekolah baru ni, pagi-pagi nak pakai baju sekolah dah siap gosok. Bila nak pakai tak muat baju sekolah. Akhirnya tangguh pergi sekolah, baju sekolah tak ada, tak muat budak tu. Allah, rupanya 3 bulan tu PKP membesar budak tu. Bayangkan itu budak dengan bapak dia, mak dia macam mana. Tu nampak tuan-tuan, mewah dia punya kita. Kalau tak ada bab qanaah tu tuan, payah kita. Tempat lain berkurung, tak ada makanan. Kita ni walaupun ada yang tak dapat-dapat, tapi ada orang hantar, betul? Semua sibuk tu yang hebatnya Malaysia ni bersatu padu, ya, orang Islam itu bersatu padu, hantar makanan. Siapa yang tak cari lagi orang tak. Dah diperintahkan PKPP, keluar semua gemuk-gemuk belaka, dihidangkan pula buah durian. Allah, kita ingatkan dulu durian yang paling hebat Musang King, ada yang terbaru Tupai King. Tak tahu macam mana rupa dengan macam tupai juga kot, ataupun durian tu dipilih oleh sang tupai. Tu kena renung kita. Mewah tak kita? Terlalu mewah, tapi pastikan kita ada bab qanaah. Ni qanaah yang bersyukur, cukup apa yang ada. Tawaduk, qaf, qanaah, wara. Wara ni bukan duduk masjid je tuan. Wara ni kita mesti ada bab takutkan yang haram. Jangan sekali-sekala kita ambil yang haram. Dah Allah ingat kita macam-macam sekarang ni, peringatan. Kita nak juga ambil yang haram. Tu contohnya jadi pemabuk tu. Janganlah. Berhentilah arak, berhentilah bab judi. Tinggalkan. Tu contoh kita kalau berpuasa ni, puasa Ramadan atau puasa sunat, kita nak ambil wuduk, nak telan air wuduk tu pun kita bimbang, betul? Itu salah satu contoh warak. Tu yang meludah 10 kali mudah keluar. Bimbang tertelan. Takut apa? Takut dengan Allah Ta'ala. Tu bab warak tu dibawa keluar. Selesai puasa dia masih lagi warak, bimbang nak ambil yang haram. Biar tak ada duit pun tak apa, tapi yang haram jangan ambil. Tu kadang-kadang peringatan Allah Ta'ala. Allah hantar SPRM, betul? Tahu siapa? Yang mencegah bab rasuah. Dulu DPR, betul? Tu
Itu jangan tengok orang tu je, itu nak mengingatkan kita je. Yang kena tu Allah sayang dia. Allah bagi hidayah dekat dia. Tu harap dia dapat hidayah, betul? Tak kira orang Islam ke tak Islam, bila SPRM panggil, Allah bagi hidayah. Allah sayang dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tu kena renung kita. Peringatan untuk yang haram tu jangan diambil. Tu ta tawaduk qaf kana waw wara. Hujung dia ya apa? Yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena yakin kan, jangan tak yakin. Aku ni dah lama dah diuji macam aku ni ke syurga ke tidak ni. Tu dia 50-50. Jangan. Kalau dia sedar yang bermaksiat, dah kena PKP tu masih juga maksiat, dah kena virus pun kena maksiat lagi. Jangan putus asa. Setan non-stop. Setan takkan berhenti. Dia akan buat sampai kita terjebak dengan ahli neraka. Jangan berhenti, ya. Kita cari jalan astaghfirullahalazim contohnya. Jangan putus asa tuan-tuan, serah terus. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tak ada rezeki ke, tak ada kerja ke, kita serah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun qul huwallahu ahad Allahus samad. Tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu. Boleh tuan-tuan? Tu tatawadhu qaf qanaah wa wara, ya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, takat turut pagi ni ya, dah 7 lebih dah. Kena ikut SOP. Nanti kalau tidak kita kena lagi SOP 1 pula. SOP 1 sampai tak boleh langsung datang. Ya, mudah-mudahan pengisian pagi ini kita kena mengetahui bahawa maut itu berat, yang paling berat dia punya kengeriannya waktu di dalam alam kubur. Boleh kita siap-siapkan diri ya, insya-Allah. Jangan risau, jangan bimbang, yakin, sangka baik terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka buruk tuan-tuan. Apa yang Allah tunjukkan tu sebenarnya sayangnya Allah kepada kita. InsyaAllah takat turut, mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bawa menghadap Allah di masa nanti. Dan sebelum saya baca doa, saya ulang balik, siapa yang nak berminat untuk buat korban, dah tak boleh buat di surau, boleh dibuat di Ma'had Tahfiz Sulaimaniyah, satu bahagian RM700, insyaAllah. Tak ada benda-benda yang lain. Jangan komplain mahal ke benda, jangan. Kalau nak korban tu, Piramli kata berkorban apa saja. Betul? Susah ustaz, mahal. Ada tak lagi murah? Ada, ayam jantan. Boleh ke ustaz? Tak boleh. Pasal apa? Kaki dua. Tu syaratnya, betul? Tu insyaAllah. Kemudian saya mohon tuan-tuan doakan anak-anak kami. Ada 3 orang masih lagi di Turki nak habiskan kitab, sedang exam. 3 orang di sana, 3 tempat di tempat yang berlainan, jauh-jauh semua. PKP masih lagi berat dengan PKP. Turki dah 220,000, 24,000 kan. Tapi dia punya cure dah sembuh dekat 204,000. So dia masih kejar lagi 17,000 punya numbers. Pasal apa? Dia bukan macam Semenanjung Malaysia. Dia besar, kawasan dia luas di Eropah. Mohon tuan-tuan doakan anak-anak kami tengah pulun. Alhamdulillah setakat ni manageable. Kerajaan Turki jaga, alhamdulillah. Yang hebat sekarang Turki dah sembayangkan masjid, dapat sembayang di masjid yang terbesar, masjid yang jadi museum dulu, dah dirasmikan hari Jumaat lepas. Alhamdulillah, syukur tu. Nampak perkembangan Islam makin lama makin melonjak. Maknanya kita doa terus di Malaysia pun sama juga. Jangan kita tangguh bab Islam kita. Tak ada cara lain. Pasal apa? Hari-hari kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu cari jalan untuk tegakkan bab agama kita, bab Quran, bab Islam yang hebat. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk pada saya kesudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن شرمنا وأهلها ولنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassanna bi izzati wa jabarut wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrifna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, ada minum insyaAllah. Terima kasih. Buka puasa. Bungkuskan untuk anak-anak. Bungkuskan untuk anak-anak.